macam-macam orang di sekeliling kita yang tidak menunaikan solat. Dan solat dianggap sebagai satu gunung, ya? Dan seumpamanya. Contoh, ya? Kemudian Nabi kata lagi, lil amil fihim, dan bagaimana orang yang berjuang pula. Kalau tadi orang yang buat Islam untuk diri dia sendiri, dia macam pegang bara api nak terlepas. Tapi kalau orang yang ajak orang kepada Islam, larang orang daripada kejahatan, mereka ni punya level dia mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amali. 50 kali ganda, sama dengan 50 orang lelaki yang buat amalan. Ni Nabi cerita pada sahabat. Maka sahabat menjadi, terus tekan satu ni, ya? Okay. Kemudian sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, maksud kamu 50 lelaki daripada kalangan mereka kah? Maksudnya bila Nabi kata sama dengan 50 orang lelaki buat amalan, sahabat-sahabat menjadi cemburu. Lalu mereka tanya, yang 50 tu 50 orang kalangan mereka kan? Maknanya kalangan kita, maknanya kalau orang A buat kebaikan sama dengan 50 orang lelaki buat kebaikan di zaman kita. Nabi jawab, ya, bahkan 50 lelaki daripada kalangan kamu, sahabat. Okey? Hadis budak Tirmizi ini Hasan Gharib Ibn Hibban kata sahih. Jadikan hadis ni sebagai pedoman dalam hati sendiri. Biar apa pun orang kata, kita duk pegang, kita nak dapat pahala berganda macam sahabat 50 orang punya amalan. Sebab apa? Kelebihan Allah berikan begitu? Sebab kita tak nampak Nabi. Sebab kita tak nampak mukjizat Nabi selain daripada Al-Quran. Para sahabat mereka dapat tengok wajah Nabi. Mereka dapat tengok bagaimana Rasulullah punya mukjizat, membelah bulan, Isra' Mi'raj, keluar air daripada jari-jari baginda. Maka mereka telah mendapat ganjaran mereka. So kita tak nampak, tapi kita nak cuba buat macam yang sahabat buat. Sekarang ni kalau kita berjaya buat macam apa yang sahabat buat, dalam keadaan Rasulullah tak ada di hadapan kita, ini dia ganjaran. Okey, teruskan. Okay, satu lagi. Dua lagi. Yang keseluruhnya, siapa mengajak orang kepada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang buat. Hari ini saya ajak saudara dan saudari membaca buku, menjadi seorang pendakwah, menunaikan tanggungjawab dan MOU kita semua dengan Allah. Bila saudara-saudari buat, saya dapat pahala. Macam multi level. Dia orang, ada orang dia sibuk dengan multi level dunia je. Sekarang ni kita kena sibuk dengan multi level akhirat. Lagi banyak saudara-saudari sumbang, lagi banyak orang yang mengambil manfaat, lagi banyaklah overriding pahala kita dapat. Overriding, ya, pahala-pahala yang masuk secara tanpa kita sedar, ya. Begitu juga dengan keburukan. Okey, kemudian yang keseluruhnya, okey, yang ini kita tangguh dulu. Okey, tekan. Galaxy. Okey, kita masuk balik. Jadi itulah dia benar motivasi. Yang keseluruhnya, persediaan intelektual adalah perlukan kematangan dan hikmah. Perlukan lebih matang. Biasanya orang-orang yang, saya sudah mengalami suasana tersebut, bila habis saja belajar di peringkat degree, ketika itu kalau orang tu dah belajar dalam bab agama, dia akan rasa nak memberontak. Maksud dia nak cepat, nak ubah. Dia baca buku-buku ulama-ulama yang silam, dia rasa, woi, tak kena. Dia rasa macam dia lagi terror. Okay, dia bersemangat tu terlebih-lebih. Okey. So jadinya pastikan dapat ditahan perasaan-perasaan yang menipu tersebut. Ya, kalau saudara saya lepas ni, bila balik ni, baca satu buku, contohnya buku Tarikh Ramadan, khatam dah buku Tarikh Ramadan ni, maka saudara pun menjadi terlampau bermotivasi. Baca buku Tarikh Ramadan. Ramadan ni ada seorang sarjana dekat UK ni, popular lah, dekat Oxford. Baik, sangat bermotivasi. Sampai semua orang nak disalahkan, dia nak ikut Tarikh Ramadan. Dia ingatkan buku tu lah menjadikan dia manusia, dia ingat. Oh, silap. Satu buku tidak akan banyak boleh memberi kesedaran yang matang. Tambahkan kematangan, baca pandangan-pandangan lain, baca, perbincangkan. Itu satu cara. Yang kedua, matangkan ilmu yang saudara-saudari nak sampaikan itu dengan perbincangan dengan orang yang senior. Senior tak semestinya lebih matang. Kena ingat,
Tua tak semestinya, veteran tak semestinya jadi matang. Maka kenalah kita pandai memilih mana satu veteran yang matang, lalu perbincangkan masalah tu dengan mereka, cari mereka, jadikan mereka role model, email mereka, perbincangkan, sebutkan idea kita. Kita buat satu artikel, bagi mereka baca apa pandangan dia. Hari ini saya lihat banyak di antara pelajar-pelajar yang bukan aliran agama tapi rajin. Dia baca, dia keluar satu artikel. Garang. Nampak tak matang dia. Tapi dia bagi dia memang dah canggih manggih melompat-lompat dah rasa terror je. Buat satu artikel macam ni kan. Tapi dia belum cukup matang lagi. Tanda tak cukup matang ni saudara dan saudari, biasanya dia akan menyalah dan merendahkan orang lain dengan tergesa-gesa. Biasa tanda, antara tanda. So jangan. Peringkat awal dakwah, peringkat awal saudara-saudari berfungsi, jangan cari pasal. Dia akan merugikan. Masuklah ke dalam gelanggang perlombaan mendapat redha Allah ni dengan cara yang tenang. Meraihkan orang yang pelbagai percubaan orang dah buat dah. So kita jangan rasa percubaan kita yang pertama inilah yang paling hebat sekali. No, tak. Saya bukan begitu. Okay, habis. So ya. Okay, pastikan tidak taksub kepada satu-satu aliran. Bila saudara-saudari nak mendapatkan ilmu dan intelektual, saudara-saudari akan jumpa pelbagai jenis maklumat di hadapan mata. Ada orang daripada aliran Wahabi, ada orang daripada aliran Salafi, ada orang daripada aliran Khalafi, ada orang daripada aliran Tariqat, ada orang daripada aliran Habaib, ada orang daripada aliran Ahbash, ada orang daripada aliran PAS, ada orang daripada aliran Jin, ada orang daripada aliran MSM, ada orang daripada aliran ABIM, ada orang daripada aliran DAP. Dan macam-macam. So macam-macam maklumat datang daripada mata. Saudara-saudari baru celik mata ni, baru celik mata nak jadi seorang yang berfungsi